Kalau kita bercakap tentang integriti, ia mencakupi pelbagai aspek yang meluas. Misalnya sosioekonomi, politik dan juga budaya. Dan untuk hari ini kita akan berbicarakan tentang satu sambutan yang kita akan bawakan pada bulan November, iaitu sambutan Bulan Integriti Nasional. Dan kita akan bawakan tamu semua. Kita persilakan terus Encik Muhammad Qayyum Salim, Ketua Seksyen Program Bintara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, terus kita nak berbicarakan tentang sambutan yang kita bawakan pada bulan November ini, iaitu sambutan Bulan Integriti Nasional, dan kita nak lihat tentang peranan Institut Integriti Malaysia untuk memartabatkan elemen integriti dalam pelbagai aspek. Silakan. Okey. Hai. Institut Integriti Malaysia kini berperanan melalui 3 fokus utama, iaitu yang pertamanya adalah pendidikan, advokasi dan latihan. Yang keduanya adalah penyelidikan dan penerbitan. Yang ketiganya adalah menjalankan kerjasama strategik dengan pemegang taruh dalam pelbagai bidang, sama ada sektor awam maupun sektor swasta. Peranan yang dimainkan ini adalah selari dengan aspirasi negara dalam pemantapan integriti dan tata kelola yang baik. Tambahan pula ianya bertepatan dengan agenda Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dalam pembentangan kajian separuh penggal yang saya kongsikan, RMK ke-12 yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa kerajaan akan memperkenalkan pelan integriti baru dan Akta Tata Kelola Sektor Awam. Ini menunjukkan kerajaan sangat komited dalam pembudayaan integriti kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Baik. Itu antara peranan yang kita boleh bagi tahu kepada penonton sekarang ini tentang apa yang perlu dilaksanakan oleh Institut Integriti Malaysia. Dan IIM sendiri berperanan secara aktif dalam membantu organisasi awam dan juga swasta dari sudut menyediakan perkhidmatan, latihan dan juga konsultasi. Jadi boleh Cik kongsikan apakah inisiatif telah dilaksanakan selama ini? Okey, inisiatif pemantapan integriti dan tata kelola dalam organisasi terutamanya menjadi keutamaan IIM khususnya untuk menjadi peneraju utama dalam memastikan kelestarian ekosistem integriti di Malaysia. Okay, antara produk dan perkhidmatan yang telah kita jalankan, yang kita bangunkan semenjak tahun 2004 sehingga ke hari ini, ke saat ini, antaranya ialah Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP yang di mana diperkenalkan pada tahun 2019. OACP ini membantu organisasi menganalisis, mengenal pasti, merancang serta melaksanakan serta memantau tindakan bagi menangani isu serta permasalahan berkaitan anti rasuah. Itu yang pertama. Yang keduanya khusus penilaian risiko rasuah ataupun Corruption Risk Assessment CRA juga memberi pemahaman serta dalam konteks penilaian risiko anti rasuah dalam organisasi secara keseluruhannya. Jadi program-program jalan yang kita turut bangunkan serta jayakan antaranya Sistem Integriti Korporat Malaysia CISM sebagai alternatif persediaan pembelaan syarikat korporat yang daripada dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17 Capital E Akta SPRM 2009. Banyak lagi program-program yang telah kita bangunkan, antaranya Do the Right Things, DTRT, khusus etik dan integriti yang menekankan elemen-elemen integriti sebagai wadah dalam penyampaian kepada peserta maupun sektor awam dan swasta di setiap peringkat. Jadi itu antara yang kita boleh kongsikan kepada penonton sekarang ini, apa yang telah dilakukan, inisiatif yang diberikan oleh Institut Integriti Malaysia kepada sektor swasta dan juga sektor kerajaan sendiri. Dan kalau kita lihat pada tahun ini, tema yang diangkat adalah seperti yang kita boleh tahu sekarang ini berkaitan dengan sambutan Hari Integriti Nasional, berkaitan dengan integriti citra Malaysia Madani. Dia boleh kongsikan kenapa kita mengangkat tema ini kali ini? Okey. Susulan daripada Majlis Pelancaran Pelan Integriti Nasional PIN dan penubuhan Institut Integriti Malaysia IIM pada tahun 2004 oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Hari Integriti Nasional telah diisytiharkan pada 5 November 2005 dan Hari Integriti ini akan disambut pada setiap tahun pada bulan November, 5 November, dan bulan integriti itu adalah pada bulan November sebagai usaha memudayakan integriti, memupuk nilai-nilai murni sejagat serta memperteguhkan tata kelola dalam kalangan masyarakat. Tahun ini, seperti yang Tuan maklumkan sebentar tadi, tema rasmi sambutan Bulan Integriti Nasional merupakan Integriti Citra Malaysia Madani. Pemilihan tema ini adalah sejajar dengan gagasan Malaysia Madani yang
memperihalkan kerangka ikhtiar bagi mengembalikan martabat negara melalui teras pembangunan nilai, etika dan akhlak masyarakat itu sendiri. Baik, itu yang untuk kita mengangkat gagasan bersama data. Ya, betul. Dan kalau kita nak berbicara tentang program yang dilaksanakan nanti, apa kerangkanya? Okey, program-program yang kita telah susun kita susun untuk sepanjang bulan integriti ini, pada bulan November ini, antara program-program yang kita telah susun, yang pertama ialah pelancaran Bulan Integriti Nasional pada 2023 yang telah dilancarkan, telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara. Yang itu telah dilakukan pada semalam 30 Oktober 2023. Yang telah banyak pengisian-pengisian telah kita susun. Antaranya semalam kita telah mengadakan forum kepimpinan berintegriti Citra Malaysia Madani, yang kita jemput juga panel-panel tanah air yang hebat untuk berkongsi tentang kepimpinan berintegriti dalam membentuk masyarakat madani itu sendirilah. Yang keduanya adalah besok kita akan ada forum perdana Ehwal Islam bertajuk Integriti Dijulang Sahsiah Terbilang. Kenapa integriti dijulang ni, tuan-tuan? Bila kita sebut tentang integriti ni, kita mempertabatkan integriti, kita bila mempertabatkan integriti ni menjadikan satu budaya, kita pasti dan percaya sahsiah ataupun kepribadian seseorang itu akan diangkat seperti mana integriti itu menjadi tunjang dalam kehidupan itu. Jadi seterusnya akan datang kita akan ada bacaan khutbah Jumaat yang akan dibacakan, yang teksnya telah pun kami sediakan dan telah kami pun panjangkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk dibacakan, dan seterusnya akan basis integriti itu dapat diwawarkan kepada masyarakat seluruh dunia dan seluruh negara, dan dengan seluruh negara, dan seterusnya dapat mendidik dan menjadi satu kayu ukur kepada semua dalam membentuk sahsiah kepada masyarakat tu. Seterusnya, tuan, boleh saya kongsikan sikitlah. Silakan. Program seterusnya adalah program Business Management and Governance International Conference 2023 yang akan dilaksanakan pada 9 dan 10 November inilah, yang dengan kerjasama College Universiti Yayasan Pahang UCYP. Saya difahamkan pembentang-pembentang pada hari kajian adalah daripada dalam dan luar negara, bercakap tentang aspek integriti, kajian-kajian integriti dan sebagainya. Jadi saya kira inilah program-program yang telah kita susun, yang mungkin yang terakhirnya mungkin di hujung tu nanti kita akan ada convention belia integriti kebangsaan, yang kita himpunkan semua belia-belia di peringkat nasional untuk kita bincang, kita berdiskusi tentang integriti dan tabiat usaha terbaik dari kalangan masyarakat atau remaja. Okey, kalau kita dah lihat tadi pelbagai perkongsian yang akan diadakan nanti bersempena dengan sambutan Bulan Integriti Nasional, dan selain daripada penganjuran bulan November ini, IIM dilihat turut giat melaksanakan pelbagai inisiatif lain seperti melaksanakan Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah AIGA. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang perkara ini? Okey, Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah, kita sebut AIGA. Okey, telah diperkenalkan pada tahun 2022 buat julung kalinya di peringkat kebangsaan. Okey, sebagai AIGA ni sebagai satu mekanisme atau satu ukuran ataupun komitmen usaha serta keberkesanan inisiatif integriti dan tata kelola di dalam organisasi. Pengenalan AIGA ni adalah sebagai satu batu asas dan pemangkin terhadap pembudayaan integriti di dalam sektor awam dan swasta. Dan dengan adanya AIGA ini, Institut Integriti Malaysia diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi integriti dan tata kelola sektor awam maupun sektor swasta melalui produk konsultasi, latihan dan penilaian integriti itu sendiri. Jadi majlis pengenalan AIGA untuk 2022 ni, saya sikit kongsikan, telah diadakan pada 18 Januari yang lepas, yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Dan pemenang ataupun Padi Beras Nasional Bernas, Padi Beras Nasional Bernas telah dipilih dan dinobatkan sebagai penerima anugerah Platinum AIGA untuk 2022 ini. Jadi apa yang saya dapat kongsikan kenapa AIGA Bernas ini dipilih dinobatkan sebagai menjuarai anugerah Platinum AIGA ni untuk 2022 ni adalah kita lihat saluran pendedahan maklumat dia, whistleblowing channel ni yang diuruskan sangat efektif. So kita pegawai-pegawai di pekerja-pekerja di Bernas tidak takut untuk menyalurkan maklumat
jika ada salah laku integriti di peringkat organisasi sebagainya. Jadi saya sikit kongsi sebelum saya AIGA ini. Majlis AIGA ini untuk tahun 2023 ini insya-Allah akan bekerjasama dengan Yayasan Pahang dan dijangka akan berlangsung sekitar bulan Januari dan Februari 2024. Okey, tahun harapanlah ya. Baik. Jadi kalau kita nak berbicara balik tentang sambutan Bulan Integriti Nasional ini, bagaimanakah cara untuk warga sektor kerajaan dan juga swasta menyemarakkan lagi sepanjang bulan ini? Bagaimana kita nak menyemarakkan elemen integriti ini? Okey, itulah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk menyemarakkan elemen-elemen integriti, nilai-nilai integriti, semua sektor lah, awam maupun swasta. Jadi kita nampak kita kena kerap memberikan peringatan, pembudayaan integriti, kerana sentiasa menjadikan integriti apa tu nilai-nilai baik dalam kehidupan ini ditonjolkan dalam organisasi. Jadi antara salah satu yang kita nampaklah banyak mekanisme yang telah kita lakukan, antaranya ikrar integriti adalah salah satu mekanisme yang boleh kita ketengahkan untuk membudayakan nilai integriti kepada sektor awam maupun swasta di semua peringkat. Jadi untuk bantuan juga kita IM juga telah memberikan nafas baru lagu integriti. Ya, berbentuk nyanyian pula ya. Ya, teguhkan integriti. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada masyarakat, kepada orang muda, belia, remaja sebagainya, integriti ya benda yang mungkin dia kata sangat sangat dry panggil. Jadi kita membudayakan nilai integriti itu dengan membuat lagu teguhkan integriti untuk terus memastikan setiap peringkat belia dan sebagainya menerapkan elemen-elemen nilai integriti dalam kehidupan sehari. Baik, jadi itu adalah satu inisiatif juga cara-cara untuk kita menyemarakkan lagi semangat integriti dalam diri kita dan juga kepada organisasi yang kita bekerja dengan. Sebab kalau kita bercakap tadi, integriti adalah tunjang kehidupan kita dan dalam kita bekerja juga kita perlu terapkan elemen integriti supaya kita tersasar daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Qayyum Salim, Ketua Seksyen Program Bintara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia atas perkongsian tentang sambutan Bulan Integriti Nasional pada hari. Terima kasih banyak-banyak Tuan.